Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Cikgu Muhammad Amirul bin Abdul Rahim dan rakan-rakan sekalian, Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan satu resensi buku daripada buku yang bertajuk The 48 Laws of Power. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama yang diberi ialah Siti Nurhanani binti Abu Bakar dengan nombor matriks 21MP012 daripada Program Sarjana Perguruan Agama Syariah Mod C. Law yang saya pilih di sini ialah Law 34, iaitu Be royal in your own fashion, act like a king to be treated like one, ataupun dalam bahasa Melayunya, jadilah raja dengan gayamu sendiri, berkelakuanlah seperti raja agar dapat dilayan sepertinya. Terusnya ialah pengenalan buku. Buku ini bertajuk The 48 Laws of Power ataupun dalam bahasa Melayunya 48 Hukum tentang Kekuasaan. Buku ini telah dikarang oleh Robert James yang mana beliau ini lahir pada tahun 1959 dan juga buku ini pernah dinobatkan sebagai bestsellers. Buku ini telah ditulis pada tahun 1998 oleh Robert James dan walaupun begitu, ianya masih sangat menarik untuk dibaca sehingga sekarang. Di dalam karya Robert James ini telah mengisahkan tentang bagaimana jika kita menerapkan hukum ini dengan memberikan contoh berdasarkan sejarah-sejarah daripada orang yang terdahulu. Buku ini mempunyai halaman sebanyak 452 muka surat yang mana ianya diisi dengan pelbagai wawasan dan nasihat serta tunjuk ajar tentang berbagai macam kepimpinan di dunia. Terdapat satu fakta bahawa buku ini pernah dilarang peredarannya di sesuatu negara kerana pernah dianggap dapat mengancam kepimpinan dan kekuasaannya. Seterusnya ialah sinopsis Law 34. Secara ringkasnya telah menceritakan tentang dua buah cerita yang dipetik daripada sejarah, iaitu pertama, pelanggaran terhadap hukum dan kedua ialah ketaatan terhadap hukum. Di dalam hukum ke-34 ini memfokuskan tentang satu sifat yang mana dikatakan bahawa kelakuan-kelakuan itu menggambarkan diri kamu yang sebenar dan juga keperluan kepada keyakinan yang tinggi bagi menentukan tahap kehormatan seseorang kepadanya. Pada hukum 34 ini mengisahkan tentang pelanggaran terhadap hukum. Apabila Charles X turun takhta, maka telah dipilih oleh beberapa orang Suruhanjaya tertinggi untuk memilih Louis Philippe sebagai pengganti. Dan telah dipercayai bahawa Louis Philippe ini akan berbeza daripada raja yang sebelumnya kerana takhta tersebut adalah dijawat dengan pilihan raya. Sikapnya yang tidak mempedulikan tentang pemerintahan ini sehingga mereka iaitu para rakyat pun berpaling daripadanya dan malah mementingkan kekayaan dan kesamarataan tanpa adanya rakyat dan raja. Akhirnya pada 23 Februari, Louis Philippe secara tiba-tiba turun takhta dan menghilangkan diri tanpa memberikan dan meninggalkan sebarang kejayaan. Pada tajuk kedua ini telah mengisahkan tentang ketaatan terhadap hukum. Mengisahkan tentang Christopher Columbus, anak daripada penenun dan penjual keju yang berusaha meyakinkan orang bahawa dia adalah keturunan raja. Apabila dia meminta sokongan terhadap penjelajahannya, dia telah menetapkan sendiri tentang harga apa yang dia mahukan. Selain daripada kapal, peralatan dan bayaran untuk anak kapal, dia juga mahukan gelaran Laksamana Besar Laut-Lautan, kedudukan Raja Muda atas wilayah yang ditemuinya dan 10% daripada hasil daripada tanah ini. Beliau memintanya daripada George II dan Queen Isabella. Dia telah mendapatkan segala-galanya namun kecuali peratusan daripada hasil. Jadi di sini apa yang dapat diketengahkan adalah seperti Columbus dengan yakin meminta dan orang lain akan menganggapnya berbaloi. Intisari daripada Law 34 ialah let your integrity itself be your own standard of rectitude, yang maksudnya ialah sentiasa menjadikan kejujuran sebagai standard dalam amalan kehidupan. Yang kedua ialah keyakinan adalah menjadi faktor dorongan utama dalam sebuah penghormatan.
Yang ketiga pula ialah berfikirlah sewajarnya dalam bertindak. Dan yang terakhir ialah how you carry yourself reflects what you think of yourself. Antara kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam Law 34 ini ialah yang pertama, kelebihannya daya penceritaan yang menarik dan jelas untuk dipahami. Yang kedua pula ialah penggunaan sejarah sebagai jalan penceritaan adalah sangat berguna bagi sebagai pedoman. Kekurangannya pula di sini ialah terlalu bersifat yakin hingga sanggup menipu adalah tidak baik. Yang kedua ialah melarikan diri bukan penyelesaian terakhir kepada permasalahan, malah akan menimbulkan banyak lagi permasalahan. Sekian, itu sahaja daripada saya.